Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tuan Haji Hasanuddin bin Abdul Hamid, Pengarah Bahagian, yang berusaha Tuan Haji Roslan bin Qasim, Timbalan Pengarah Kanan, yang berusaha Timbalan-Timbalan Pengarah, Ketua Penolong Pengarah Kanan, Ketua Penolong Pengarah, pegawai dan warga BPI yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas inayahnya dan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama-sama di alam maya ini dalam perhimpunan bulanan bahagian pendidikan Islam kali pertama bagi tahun 2020. Tuan-tuan dan puan, sedikit pantun. Dikala pagi teringat kedai arena, ramai-ramai kita pergi makan. Kita bermula dengan Asmaul Husna. Ayuh Ustaz Fadil, kita mulakan. Alhamdulillah, subhanallah, tabarakallah. Seterusnya ada satu lagi pantun. Ustaz Saifuddin ke pantry mencari gula. Ustaz Kamal Mahdi mencari air suap. Ustaz Syamsus Sahtarja, saya persila mengetuai ikrar perkhidmatan awak. Dipersilakan. Ini yang telah dilantik berkhidmat dengan kerajaan Malaysia membuat ikrar di sini bahawa semasa dan selagi kami berkhidmat dengan kerajaan, kami akan patuh dengan mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa menjalankan tugas. Ke arah ini kami berazam meningkatkan mutu perkhidmatan, bekerja dengan penuh tanggungjawab, berusaha mengikis sikap, mementingkan diri sendiri, bekerja dengan penuh muhibah dan kemesraan, bekerja ke arah mempersatukan fikiran rakyat dan keamanan negara, bekerja sama dalam memperbaiki kelemahan dan musuh-musuh negara, dan berpegang teguh pada ajaran agama. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan mengumpulkan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang bersifat kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Alhamdulillah, majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Haji Syamsus bin Tarja di atas mengetuai lafaz ikrar sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan, satu lagi pantun. Ustaz Fauzi Abdul bersongkok tinggi. Ustaz Safian suka bersukan. Ayuh kita saksi rangkuman aktiviti dalam montas yang akan disediakan. Silakan. Tiada Tuhan yang disembah melainkannya Allah yang Esa. Nabi Muhammad pesuruhnya yang diutuskan kepada semua. Aku berbangga dengan Islam agamaku dan ku bersyukur dilahirkan di dalamnya. Aku memohon petunjuk dan hidayahmu, bimbinglah daku menuju ke syurga. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah ana muslim.
ajaran yang berguna kepada Tuhannya dan jua agama. Al-Quran dan As-Sunnah jadikan panduan, jadi penyuluh dalam kehidupan. Peliharalah ia dengan sebaiknya, itulah pesan Rasul yang tercinta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah ana muslim. Beramallah dikau seperti hari esok kau telah tiada. Bekerjalah dikau seperti kau kan hidup untuk selamanya. Lihatlah betapa besarnya kurniaan yang Maha Esa, nikmat yang mana harus kau dustakan. Bersyukurlah, bersyukurlah. Ku mohon padamu ya Ilahi, tetapkanlah ku di jalan ini. Berikan ku ketabahan hati, kuatan diri. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Fadil Ibrahim. Tuan-tuan beri tepukan kepada Ustaz Fadil Ibrahim kerana menyediakan montaj perhimpunan kita sebentar tadi. Baiklah, satu lagi pantun. Ustaz Zamri Muhammad Noor, Presiden Pertabi. Tahun depan Cak Faizal pula mengambil tempat. Montaj tadi menyentuh hati. Rasa rindu nak bekerja di pejabat. Tuan-tuan dan puan, Puan Noriah wajah seorang ibu. Puan Rosmuni manis bertahi lalat. Sekarang tiba ke acara yang ditunggu-tunggu. Saya persilakan Tuan Pengarah untuk menyampaikan amanah. Dipersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa bisahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Ustaz Zul selaku pengurusi acara maya kita pada pagi ini. Terima kasih kepada sidang pendengar semua ya. Yang saya hormati timbalan-timbalan pengarah yang saya difahamkan berada di Angkasa Raya sekarang ini, TPKK, Ustaz Roslan, Ustaz Saiful, Ustaz Zaki Hamid,
Yang Ustaz Noriah dia dalam perjuangan lagi saya rasa untuk menembusi ruangan kita. KBPK Ustaz Samsul selaku urus dia perhimpunan maya kita, KBP, tuan-tuan dan puan dan barisan hadapan kita iaitu pegawai kita di unit kewangan, unit pentadbiran ya. Kita kata dia barisan hadapan kita lah, yang berada di lapangan, di pejabat yang saya difahamkan pada hari ini ada 8 orang ya, yang menguruskan urusan kewangan dan sebagainya. Tak penting pada kita juga yang ini ya. Selain itu ada juga urusan barisan hadapan kita secara backdoor di belakang tabir, yang juga menguruskan urusan-urusan pengurusan tugasan harian ya masing-masing. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, pertama-tamanya saya ingin mengucapkan salam Ramadan yang akan kita sambut pada hari Jumaat ini, dan insyaAllah dalam suasana yang serba baharu, yang orang kata new normal ya, kita menghadapi suasana bulan Ramadan dan mungkin hari raya. Semuanya akan berlaku dalam keadaan yang tidak seperti sebelum ini. Pada hari ini saya ingin fokus dari segi orang kata nak katakan amanat tu mungkin adalah sikit-sikit amanat ya yang akan saya sampaikan, dan lebihnya ingin meraihkan rakan-rakan kita yang berada di rumah masing-masing, yang bekerja di rumah masing-masing. Dalam ruang lingkup yang amat terbatas ini, kita dapat juga ya bersiaran secara live dalam talian, insya-Allah. Saya ingin fokus untuk hari ini ialah berkenaan dengan new normal ya yang akan kita hadapi bermula daripada saat berlakunya COVID-19 sehinggalah selepas pasca COVID-19 nanti, dan kita tak pasti berapa lama tempoh akan hilang 100% tu, kita tak pasti. Dan sudah tentu selama tempoh berlakunya new normal ini, dia akan menjadikan satu budaya kehidupan baru masyarakat Malaysia dan juga malah masyarakat dunia sekalipun. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, ada beberapa perkara lah ya sebelum kita meneruskan beberapa perkara yang ingin saya maklumkan. Ini perkara yang orang kata yang luar biasa lah yang berlaku, yang terjadi dalam dunia kita pada saat ini. Ekoran daripada berlakunya COVID ini, selain daripada kematian dan yang terlibat ya, banyak negara yang terlibat dan ramai juga ya mereka yang dijangkiti. Amerika khususnya USA yang berada daripada ranking pertama dari segi rakyatnya yang terlibat dan juga mereka yang terkorban. Selain daripada itu, negara lain juga turut terjejas. Satu perkara yang saya maklumkan di sini tuan-tuan ya, kita rasa bersyukurlah ya bila kita tengok saat-saat pergerakan kita yang amat terhad, kita tidak boleh keluar sesuka hati. Harga minyak pun dah semakin murah sangat. Tetapi kita tak boleh mendapat manfaatnya kerana kita tak boleh bergerak. Ya, kalau bergerak pun mungkin tak jauh. Apa yang kalau kita perhatikan tuan-tuan ya, yang ini dia berlaku di peringkat dunia lah. Harga minyak dunia jatuh merudum sekarang ini. Kalau kita tengok minyak dunia mentah yang didagangkan di Amerika dan juga di UK, yang di Amerika minyak tu iaitu CLS. Sekarang ni harga dia SIFA
pada hari semalam dia sifar 10. Kita cuba bayanglah tuan-tuan ya. Satu tom tu harga sifar 10 US. Kalau orang kata kalau kita pergi ke petrol pump sekarang ni, kita kira kalau kita isi minyak tu, petrol station, tuan punya stesen petrol tu kena bayar kita pula. Ya, itulah sebagai satu bandingan keadaan dunia sekarang ni. Kalau kita tengok brand oil yang didagangkan di UK, harganya 18 ringgit 57 sen. Harga ni tuan-tuan, kalau kita nak bandingkan, yang saya baca lah dalam surat khabar, harganya 18 ringgit 57 US dollar ni adalah harga ketika 20 tahun yang lepas. Ya, cuba kita bayangkan tuan-tuan ya. Dan paling tinggi harga untuk brand oil ni adalah 100 US dollar. Itu pada zaman mewah dululah. Ya, kita sekarang ni harga 18 ringgit 57 sen. Itu yang berlaku ya ketika berlakunya wabak. Kebetulan pula ya, waktu sebelum berlakunya wabak ni harga minyak ni memang dah turun. Dan pada ketika itu pada bulan awal tahun 2020 masih lagi 60 US dollar ya. Kalau kita tengok harga macam ni, sudah pasti tuan-tuan akan melibatkan terjejas juga lah dari segi ekonomi kita pada masa yang akan datang, bukan ekonomi kita, ekonomi dunia lah ya. Sebab banyak negara yang bergantung kepada minyak ni. Itu sedikit senario lah tuan-tuan ya, apa yang berlaku selain daripada kematian dan yang terlibat dengan wabak ini, juga terjejas ya minyak dunia. Itu apa yang berlaku secara realiti lah dari segi kemanusiaan dan juga dari segi ekonomi. Kalau kita tengok tuan-tuan ya, apa yang berlaku, new normal yang akan berlaku dalam semasa PKP dan juga pasca PKP nanti, ialah kehidupan bersosial kita sudah tidak berlaku seperti sebelum ini. Mungkin dalam jangka masa yang berapa lama kita tak pasti sehingga ia betul-betul clear. Tapi dalam tempoh ini, tempoh PKP dan juga pasca PKP nanti, sudah tentu pergerakan kita agak terbatas tuan-tuan ya. Di mana kita tidak lagi boleh membuat perhimpunan beramai-ramai, mengadakan aktiviti-aktiviti dalam berskala besar, dan juga waktu kita nak makan pun kita dah tak boleh dah ya, untuk duduk bersantai-santai macam biasa. Mungkin kita ada jarak ya, jarak yang tertentu. Dan aktiviti riadah macam ramai juga kawan-kawan kita yang ada bersikal, yang selalu keliling Tasik, Putrajaya, Pasar Zamri, ramai lagi lah yang ada bersikal ni. Dia tak boleh lah ya. Mungkin boleh lah, tapi tidak boleh dalam keadaan yang ramai sebagainya. Dan begitu juga yang ada motor dan sebagainya, dia tidak boleh lah untuk riadah secara konvoi dan sebagainya. Itu aktiviti-aktiviti yang turut mengekang kita. Walaupun begitu tuan-tuan dan puan, ada juga dari segi kebaikan, di mana PKP ini telah mendidik kita untuk sentiasa berada di rumah lah. Dan saya difahamkan banyak skill-skill yang telah digilap ya. Sehingga ini saya pun baca juga ya, mesej-mesej dalam WhatsApp ya. Saya tengok, tapi kadang saya tak balas lah. Di mana ramai juga yang tunjuk masak ni ya, hari ni masak ni, petang masak ni. Sampai satu ketika saya percaya dah tak tahu apa dah menu nak masak ya. Dan dah main order je kat luar. Tadi Ustaz Zul, dia tak masak hari ni, dia order je ya, makan pagi tadi. Sebab saya masak awal tadi ya. Saya dipahamkan nombor 2 saya masuk dalam online ni ya. Tengok Ustaz Zul tengah makan. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada itu,
Alhamdulillah selain daripada makanan, kita juga dapat bersama-sama anak-anak kita 24 jam lah. Kalau dulu mungkin kita bersama keluarga kita dalam sekitar 12 jam macam tu. Sekarang ni 24 jam. Macam-macam kerenah dan macam-macam kenak anak-anak kita yang terpaksa kita layani. Dan ini semua akan merapatkan hubungan kekeluargaan yang lebih utuh lah. Dan di samping itu kita dapat mendidik anak-anak kita secara bersemuka, orang kata lebih lama lah dengan anak kita. Tuan-tuan dan puan, kekangan yang akan berlaku dalam kehidupan bersosial kita ialah kita mungkin selepas ini bagaimana cara kita nak bersalam tu akan berlaku sedikit pengubahsuaian lah. Mungkin kita dalam tempoh beberapa lama mungkin bertahun, kita mungkin tidak boleh nak bersalam. Kita kalau lelaki tu kita tak boleh nak berpeluk, perempuan dah tak boleh nak bersentuh pipi. Semua ini perubahan-perubahan yang berlaku lah dalam new normal yang akan kita hadapi. Malah tuan-tuan, dalam masa PKP ini juga telah berlaku perkara-perkara yang sebelum ni kita tak pernah dengar, tak pernah lihat, dan mungkin ada setengah kita tak tahu. Berlakunya walimah secara online. Dan dekat negara kita ada 3 kes. Dan ada beberapa negara UAE dan satu lagi negara telah melakukan walimah secara online ini. Dan ini satu perbuatan yang orang kata yang berlaku daripada luar kebiasaan. Dan itu adalah kehendak naluri manusia. Kita perlu juga akur dengan kehendak-kehendak ini, dan kita kena cari jalan bagaimana kehendak itu boleh dilaksanakan. Di antara satu usaha yang telah dilakukan itulah yang telah dilaksanakan oleh Jabatan Agama yang saya difahamkan wilayah Setuan, Selangor juga sudah membenarkan untuk aktiviti bersosial yang begini. Tuan-tuan dan puan-puan, begitu juga nanti apabila PKP ini telah dibatalkan, dan mungkin aktiviti-aktiviti kemasyarakatan untuk kita pergi bekerja pun mungkin sudah berlaku, mungkin akan berlaku perubahan-perubahan besar lah. Nak naik komuter, nak naik bas, dah tidak boleh nak berebut. Mungkin akan berlaku, akan jadi lebih disiplin lah orang-orang kita lah. Kita harapkan begitulah tuan-tuan, new normal juga berlaku dalam kehidupan beribadah kita. Dan insyaAllah pada hari Jumaat ni kita akan kita akan melaksanakan rukun Islam iaitu puasa 5 bulan Ramadan. Dan sudah pasti perubahan puasa tu dari segi amalan tu dia tetap sama puasa tetap 30 hari. Dia tidak akan berkurang lah walaupun PKP ataupun COVID-19 ni berlaku. Tapi urusan-urusan yang berikutnya, contohnya solat tarawih, dia mungkin sudah ada arahan kita perlu lakukan di rumah. Kalau di masjid pun nak lakukan tak lebih daripada 5 orang. Dan inilah perubahan-perubahan yang berlaku, dan saya difahamkan juga sudah ada arahan daripada Masjid Nabawi dan Makkatul Mukarramah tidak dibenarkan solat tarawih bagi orang awam. Mungkin ada di jawatankuasa masjid yang akan sembahyang kat situ. Ini adalah perubahan-perubahan tuan-tuan yang berlaku dalam new normal semasa PKP dan juga pasca PKP, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi perkara yang ingin saya sebutkan di sini tuan-tuan, apabila PKP dimansuhkan nanti, sudah pasti sudah akan ada satu arahan di mana kita diminta untuk hadir ke pejabat. Pada sekarang ini kita hadir juga hadir kerja. Kerja itu di rumah. Tapi insyaAllah selepas daripada PKP ini, dan kita tak tahu tempatnya bila, prosedur untuk masuk ke pejabat itu juga akan kita selaraskan. Mungkin ada arahan-arahan baru daripada
kepimpinan tertinggi kita, adakah kita akan melalui proses-proses yang tertentu. Contohnya kita kena sediakan sanitizer, yang nak masuk tu kena pakai mask, penggunaan topeng, dan juga itu menyukat suhu, pegawai dan juga mungkin sudah pasti pengunjung-pengunjung yang akan berurusan dengan kita. Dan sudah pasti juga walaupun dalam keadaan kita hadir ke pejabat, mesyuarat-mesyuarat yang akan kita adakan, mungkin kita kena tentukan prosedur-prosedur yang tertentu. Dan saya fikir timbalan pengarah pengurusan mungkin boleh dalam masa yang ada ini, mungkin kita boleh tentukan, walaupun mungkin akan ada satu arahan-arahan baru, mungkin kita boleh di peringkat BPI, kita mungkin boleh aturkan bagaimana kekerapan mesyuarat, jumlah dari segi kedudukan mesyuarat dan sebagainya. Dan adakah mungkin kita boleh menjemput guru-guru kita untuk hadir menyertai mesyuarat yang membantu kita untuk menjayakan kita punya aktiviti dan sebagainya. Jika pegawai kita demam dan juga tidak sihat, lebih eloklah mereka nanti berehat di rumah daripada datang ke pejabat, sebab ini semua adalah untuk menjamin keselamatan warga kita yang akan hadir ke pejabat nanti, insyaAllah. Tuan-tuan, yang ini mungkin proses-proses ini akan kita perincikan pada masa-masa yang akan datang, insyaAllah. Sudah tentu tuan-tuan dan puan, pada masa PKP ini pendidikan anak-anak harus diberi penekanan. Anak-anak kalau kita biarkan di sekolah, di rumah, sudah pasti mereka akan main game dan sebagainya. Kita sebagai ibu bapa, saya ingin menasihatkan sebagai warga BPI, kita naklah pastikan anak-anak kita tetap belajar di rumah. Jangan biarkan mereka melaksanakan tugasan-tugasan mereka yang kurang berfaedah lah. Saya percaya semua warga kita sudah mengatur jadual anak-anak kita yang belajar di rumah. Untuk memperoleh pembelajaran di rumah ni banyak kaedah yang boleh kita laksanakan. Dan dalam masa PKP ni tuan-tuan dan puan-puan, Kementerian Pendidikan di peringkat pengurusan tertinggi lah telah beberapa kali bermesyuarat untuk menyediakan beberapa panduan dan juga perisian peralatan dan juga bahan pembelajaran. Contohnya TV pendidikan, web TV. Selain pada itu, banyak jugalah pelantar-pelantar yang pendidikan yang disediakan oleh bahagian teknologi pendidikan, dan ada setengahnya telah ditayangkan dalam RTM. Dan itu semua adalah program-program untuk memenuhi masa ruang anak-anak kita bila berada di rumah. Tuan-tuan dan puan-puan, perlu juga kita ingatkan di sini, anak-anak kita sudah pasti akan menduduki beberapa jenis peperiksaan lah. Khususnya SPM, STPM, STAM dan sebagainya. Mereka ini naklah kita pastikan, terutamanya di bawah PSA pastikan anak-anak kita yang akan peperiksaan ini tidak terjejas dari segi pembelajaran mereka, walaupun mereka tidak belajar secara berhadapan, bersua muka, tapi mereka perlu mentelaah pelajaran di rumah. Dan kita telah dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan kita tentang beberapa keputusan penting di peringkat kementerian, di mana peperiksaan yang akan dilaksanakan di peringkat persekolahan, iaitu SPM, SPBM, STPM dan STAM. Walaupun peperiksaan itu tidak dilaksanakan pada tahun ini dan dia akan dilaksanakan pada tahun hadapan, iaitu
pada suku pertama tahun hadapan. Dan tempoh masa tu kita tak pasti lagi tarikhnya, tapi itu jangka masa yang ditentukan. Sudah pasti tempoh yang ada pada anak-anak kita ini dapat dibimbing untuk mereka mengulang kaji dan sebagainya. Dan yang penting pada sini pada kita di sini tuan-tuan pelajar-pelajar khususnya dalam bidang tahfiz lah. Yang itu kita kena bagi perhatian kerana mereka ni terlibat dalam pentafsiran berterusan di bilik darjah. Saya difahamkan dasar telah menyediakan satu garis panduan dan anak-anak kita harus sentiasa bertalaki dengan guru-guru, sama ada secara Skype, secara meeting Zoom dan lain-lain lah, platform yang kemudahan yang sedia ada, video conference dan sebagainya lah, supaya anak-anak kita ni tak tertinggal dan evidence mereka untuk bertalaki bersama guru tu dapat dicatat dan sebagainya, supaya anak kita ini dari segi proof mereka untuk mendapat kelayakan sijil di peringkat SPM tu tidak dipertikaikan. Selain daripada itu tuan-tuan dan puan-puan, KPM juga telah menyediakan satu garis panduan untuk garis panduan kehadiran ke sekolah pasca COVID-19, dan garis panduan ini nanti akan digunakan sepenuhnya oleh pihak sekolah, dan juga mungkin di peringkat kita juga kita boleh melihat bagaimana ia boleh dilaksanakan di peringkat jabatan kita, dan garis panduan inilah yang akan menentukan corak kehidupan anak-anak kita bila berada di sekolah pasca COVID-19 nanti. Satu lagi yang ingin saya sebutkan di sini tuan-tuan, dengan penangguhan perpisahan itu, dia bukan sahaja di peringkat perpisahan di peringkat kementerian, malah perpisahan dan juga pentadbiran di peringkat Jabatan Agama dan juga JAKIM juga dimansuhkan. Di peringkat KPM sudah diumumkan UPSR dan juga PT3 itu dimasukkan, dan selain daripada itu JAKIM dan juga Jabatan Agama Islam Negeri juga perlu memansuhkan peperiksaan yang mereka kendalikan. Dan untuk itu akan ada satu kaedah baru untuk anak-anak Malaysia untuk masuk ke sekolah berasrama, sama ada berasrama penuh, SMKA, dan mungkin juga di MRSM dan sebagainya lah, mana-mana yang ada agensi-agensi yang ada sekolah. Dan ini sedang dicari kaedah-kaedah yang sesuai, kerana kita tidak ada lagi penilaian yang berlaku sebelum ini. Yang itu yang saya sebutkan nanti tadi di awal tadi tuan-tuan, new normal, maknanya akan ada satu perkara baru yang akan berlaku dalam berbagai-bagai aktiviti harian kita, sama ada dalam bentuk sosial, ibadah dan juga pendidikan dan semua bidang lah tuan-tuan dan puan. Dan untuk itu tuan-tuan dan puan, dalam kesempatan ini kita tidak boleh membiarkan keadaan itu berlaku sebegitu. Kita kena kawal, itu sebab diberi arahan walaupun kita berada di rumah, tapi kita tetap bekerja. Dan saya nampak apa yang berlaku dalam sistem pengurusan kita, semuanya berlaku dalam keadaan yang tersusun, dan di setiap timbalan saya lihat banyak aktiviti-aktiviti yang telah diubah suai, baru-baru ini saya dijemput untuk hadir meeting secara maya oleh dakwah PPR ini, dan mereka telah menstruktur semula semua program mereka yang dalam bentuk pertandingan secara bersemuka dan sebagainya, semuanya akan dilaksanakan secara online.
dan juga ya di timbalan-timbalan yang lain juga ya telah melaksanakan pengubahsuaian dari segi pelaksanaan aktiviti-aktiviti yang kita jangka tidak akan berlaku dalam tempoh setahun ini. Dalam tahun ini ya, dia akan berlaku dalam bentuk seremonial. Dan kita perlu buat pengubahsuaian itu yang membolehkan kita mendapat manfaat daripada peruntukan yang telah diturunkan. Mungkin peruntukan itu kita tak akan dapat gunakan sepenuhnya, tapi at least kita perlu memanfaatkan ya peluang-peluang yang ada. Bukan maknanya dengan wabak yang ada, pemakaman yang ada, kita semua tak bergerak. Kita mungkin boleh bergerak dalam medium yang alternatif yang pelbagai. Dan insyaAllah mudah-mudahan usaha-usaha kita mendapat manfaat daripada Allah, mendapat manfaat dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, semalam ya saya hadir ke pejabat untuk menyerahkan kutipan yang telah diusahakan oleh Pekdis Pusat dan Pekdis Cawangan lah. Ya, dan saya difahamkan kutipan yang telah dibuat dalam tempoh 2 minggu ini, jumlah yang terkini saya difahamkan telah mencecah 154,000 lebih. Saya ingat ini yang setakat semalam lah saya difahamkan. Mungkin hari ini akan bertambah. Ia didermakan oleh rakan-rakan kita, rakan-rakan guru kita untuk membantu barisan frontliner di Kementerian Kesihatan dan juga lain-lain lah ya, frontliner yang lain untuk memberi sedikit keringanan kepada mereka dalam melaksanakan tugas yang sangat mencabar ini. Dan itulah sumbangan dan keprihatinan yang dapat kita sumbangkan, yang dapat kita usahakan, dan itu adalah satu daripada rasa keprihatinan kita terhadap usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak-pihak berkenaan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dah ada berbincang dengan Ustaz Saifuddin dan juga PSA lah ya tentang keperluan kita untuk mewujudkan satu keperluan baru untuk kemasukan murid kita ke SMKA dan juga SABK, dan panduan ini perlu kita sediakan sebelum PKP ini sebelum murid-murid kita berada di sekolah. Dan saya difahamkan ya, semalam kami bermusyarat dengan pengarah di bawah sektor operasi. Kita perlu membuat engagement dengan pihak-pihak yang tentu, universiti, NGO dan sebagainya. Kena tengok kita punya prosedur untuk pengambilan murid ke asrama nanti supaya dia tidak menimbulkan isu. Itu yang telah disarankan oleh Yang Berhormat Menteri, supaya kita sesuatu dasar yang kita nak buat perlu kita mendapat pandangan umum ya, supaya mereka boleh menyumbang idea untuk memantapkan kita punya operasi di peringkat kementerian, peringkat DPN dan sebagainya. Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan dalam keadaan masa yang terhad ini. Mudah-mudahan insya-Allah kerja buat kita di peringkat bahagian pendidikan Islam berjalan dengan lancar, dan apa-apa isu yang berlaku insya-Allah kita akan settle dengan segera. Dan mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan, saya nak ucapkan ribuan terima kasih ya kepada semua yang terlibat di dasar, makro dan mikro, PPAD ini, kurikulum pun saya mungkin ada satu perkara ya, yang ingin saya tekankan kat sini yang melibatkan kurikulum. Hari semalam saya dihubungi oleh pengarah BTP. Stok untuk pendidikan Islam dah habis untuk ditayangkan, dan mereka perlu kepada
penggambaran ataupun bahan baru lah. Dan mereka dah kena pasti beberapa orang guru kita untuk buat rakaman, dan saya percaya insyaAllah mungkin di peringkat kurikulum, kalau ada kawan-kawan di bahagian teknologi pendidikan, mungkin kita boleh share lah beberapa tajuk yang boleh kita ketengahkan untuk mereka rakam. Dan kita, kalau kita ada guru-guru yang berwibawa, ada kebolehan, mungkin kita boleh syorkan nama-nama mereka ke BSDP untuk mereka buat rakaman TV untuk TV pendidikan. Dan saya percaya tuan-tuan ya, kalau PKP ini telah ditamatkan dan anak-anak kita dibenarkan untuk bersekolah, dia mungkin anak-anak kita dalam new normal ini tidak akan hadir 100%. Ya, mungkin mereka akan diberi penggiliran dan sebagainya, dan mungkin akan ada anak-anak kita berada di rumah. Dan mereka bila di rumah, mereka perlu mendapat pendidikan, dan bahan-bahan inilah yang akan membantu mereka bila mereka berada di rumah nanti. Itu sedikit gambaran dan sedikit peringatan kepada kita bersama. Mudah-mudahan dalam keadaan new normal ini kita dapat melakukan ibadah puasa dengan baik, dan juga melakukan solat tarawih di rumah ya, insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih banyak kepada pihak penganjur. Walaupun dalam keadaan PKP ini, kita dapat juga mengadakan perhimpunan bulanan BPI ya, kali keberapa ni kali pertama. Dan saya nak ucap tahniah juga ya, dalam keadaan kita berada di rumah pun kita dapat sediakan tayangan-tayangan video aktiviti sepanjang tempoh Januari hingga bulan Mac. Kalau ada bulan Mac ini, bulan Mac dan bulan April ni, saya rasa itu memang sangat cemerlang lah kot ya, sebab tak ada aktiviti dalam tempoh PKP ni. Tapi walau bagaimanapun kita amat bersyukur dalam tempoh 3 bulan yang kita berada di tahun 2020 ini, banyak aktiviti-aktiviti sebenarnya yang telah kita lakukan, dan mudah-mudahan aktiviti secara online dapat kita laksanakan dalam tempoh PKP dan pasca PKP nanti, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Bahagia Tuan Pengarah di atas ucapan, amanat dan juga maklumat-maklumat terkini, utamanya berkaitan dengan new normal, peranan kita sebagai seorang pegawai, peranan kita sebagai seorang ibu bapa dan juga penjawat awam. Jadi sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Yang Bahagia Tuan Pengarah. Baiklah tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, satu lagi pantun. Ustazah Farhana bersuara merdu, Ustaz Pendi pandai berubat. Kita tampilkan yang sambut birthday satu persatu dari bulan 1 sampai bulan 4. Dipersilakan Pak Fadil. Hari ini hari ulang tahunmu, bertambah 1 tahun usiamu. Ku doakan bahagia selalu untukmu, tercapai segala cita-citamu. Selamat ulang tahun ku ucapkan untukmu. Semoga bahagiakan mengiringi langkahmu. Tiada yang bisa ku beri, hanyalah doa dan rasa cinta yang tulus dariku untuk dirimu.
Selamat ulang tahun ku ucapkan untukmu. Semoga bahagiakan mengiringi langkahmu. Tiada yang bisa ku beri, hanyalah doa dan rasa cinta yang tulus dariku untuk dirimu. Hanyalah doa dan cinta untuk dirimu. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah kepada semua yang telah menyambut hari lahir. Beri tepukan walaupun tak dengar. Daripada bulan Januari sehinggalah bulan 4, dan pada hari ini sebenarnya ialah tarikh lahir Tuan Haji Saiful Bahrin bin Abu. Beri tepukan walaupun tak dengar. Yang ke-58. Mudah-mudahan kita doakan semua sekali akan sentiasa berada dalam barakah dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, ikatan ukhuwah perlu dipererat. Moga silaturahim terus berpanjangan. Kepada Allah kita mohon barakat. Ustaz Abdul Rahman Cik Suh, dipersilakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. Ya Allah, kami mendatangkan merapatkan kesyukuran kepadamu di atas segala limpahan nikmat dan rahmat, serta diberikan keizinan di hari berbahagia ini dapat kami mengikuti dan menyertai majlis perhimpunan bulanan bahagian pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia kali pertama secara dalam talian pada pagi yang berbahagia ini. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah lafaz ikrar yang kami bacakan dan dapat meningkatkan lagi mutu perkhidmatan kami sebagai warga kerja BPI yang berintegriti, cekap, berdedikasi dan berwibawa serta berwawasan tinggi dalam menyempurnakan amanah dan tanggungjawab dengan penuh kejujuran, keikhlasan, ketulusan dan kebijaksanaan bagi mendaulatkan kesucian agama, memelihara maruah bangsa dan negara, seterusnya membawa kemajuan dan kejayaan kepada bahagian pendidikan Islam Kementerian Pendidikan yang kami kasihi ini. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya silah sanubari kami dengan sifat-sifat mahmudah yang mulia lagi terpuji. Jauhilah kami dari sifat-sifat mazmumah yang hina lagi dikeji. Tanamkanlah ke dalam diri kami sifat rajin bekerja dalam suasana semangat bekerja sama dan persaudaraan yang sejati ke arah mencapai kecemerlangan dan keredaan-Mu ya Ilahi. Terimalah segala hasil usaha dan khidmat bakti kami ini sebagai satu ibadah seperti mana yang Engkau kehendaki. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa.
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan segala nama-Mu yang indah dan segala sifat kesempurnaan bagi-Mu. Perkenankanlah permohonan dan doa kami, ya Allah. Dengarkanlah rintihan hati kami yang sedang dalam kedukaan, kesedihan, kebimbangan dan ketakutan di saat ini, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami sekalian, agama kami yang kami pegang, negara kami yang kami sayang, daripada sebarang bala bencana virus COVID-19 yang menakutkan dan mengancam ketenangan hidup kami sekalian. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik tempat memohon pertolongan dan bantuan. Ya man yujawwid wa yasfah wa yu'ti wa yumnah wa ya'fu wa yasfah. Ya Allah, dengan penuh kerendahan diri dan sepenuh keikhlasan hati kepada-Mu, ya Allah, dengan keyakinan kami kepada sifat rahmat dan rahim-Mu, ya Allah, kami mohon kepada-Mu, apalah kiranya Engkau kurniakan rahmah dan inayah-Mu kepada saudara-saudara kami, petugas-petugas barisan hadapan, seperti pasukan keselamatan dan pasukan kesihatan yang sedang menjalankan tugas di seluruh hospital, klinik dan pusat perubatan seluruh negara ketika ini. Peliharalah mereka daripada sebarang musibah, ya Allah, dan juga bencana, kerana Engkaulah sebaik-baik pemelihara. Ya sami'an li kulli syakwa, ya muntaha kulli najwa, ya kashifad dhurri wal balwa, ya ahlal maghfirati wat taqwa. Ya Allah, kami juga memohon jadikanlah diri kami, ya Allah, keluarga dan negara kami ini sentiasa di dalam keadaan aman dan damai, makmur dan bahagia, sentiasa dianugerahi kebaikan dan kebajikan, pemeliharaan dan penjagaan, perlindungan dan pengawasan, doa yang dimakbulkan dan dosa yang diampunkan, serta dijauhkan daripada segala kekacauan, huru-hara, musibah dan segala wabak penyakit. Semoga kami dapat hidup tenteram dan bahagia di dunia sehinggalah di akhirat, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan tinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Abraham Piceso di atas bacaan doa sebentar tadi. Ia juga mengingatkan kita kepada khutbah yang kita rindui. Mudah-mudahan bacaan doa tadi dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan serta virus ini akan lenyap di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini dan tidak akan hidup secara normal seperti sedia kala. Jadi terima kasih sekali lagi. Baiklah tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, sebelum majlis ini berakhir, sedikit informasi berkaitan dengan Majlis Bicara Wahyu Siri 3 2020 yang akan dilangsungkan pada 24 bulan April, iaitu bersamaan dengan 1 Ramadan 1441 Hijri pada hari Jumaat. Bermula ada 2 sesi. Sesi pertama bermula pada jam 9 hingga 10 pagi, dimulakan dengan bacaan Yasin dan Tahlil. Kemudian ucapan pelancaran tabung Ihya Ramadan KPM 1441 Hijri. Kemudian sesi kedua iaitu pada jam 10 pagi hingga 11.30 pagi yang bakal menampilkan ceramah daripada penceramah terkenal iaitu Ustaz Syamsul Debat yang bertajuk Komando Kita. Yang akan linknya sudah pun di-sharekan dalam grup pegawai dan AKP BPI. Lalu itu tuan-tuan dan puan, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tuan Pengarah dan juga pengurusan tertinggi serta semua warga BPI yang telah mengikuti Majlis Perhimpunan Bulanan Bahagian Pendidikan Islam Siri Pertama 2020 secara online ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada perhimpunan yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.